Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak share tentang buku Wacana Pemikiran Islam. Buku ini ditulis oleh Syed Syahriman Syed Ali dan diterbitkan oleh toko buku Azbakiyah Enterprise pada tahun 2021. Dan buku ini merupakan cetakan pertama. Buku ini mengandungi 146 surat termasuk satu halaman kosong. Dan buku ini juga merupakan penulisan ilmiah, iaitu penulisan yang berdasarkan fakta semata. Dan buku ini mengandungi 5 bahagian dan setiap bahagian mempunyai 4 atau 5 artikel. Jadi saya akan mengulaskan satu artikel daripada buku tersebut yang bertajuk Antara Ikhtiar dan Tawakal. Jadi secara ringkasnya, artikel ini mengisahkan tentang musibah yang melanda di satu dunia, iaitu wabak COVID-19, di mana wabak tersebut telah memberi impak dan kesan yang sangat besar kepada semua orang. COVID-19 ini merupakan penyakit berjangkit melalui udara dan sentuhan. Oleh itu, pada 11 Mac 2020, pihak kerajaan melarang orang ramai berhimpun. Dan jika mereka yang bergejala perlu duduk di rumah dan jarakkan diri sebanyak 1 meter. Dan pada 15 Mac 2020, kerajaan memutuskan aktiviti masjid dan surau seperti solat Jumaat dan solat berjemaah ditangguhkan selama 10 hari bermula 17 hingga 26 Mac 2020. Perkara ini sangat mengejutkan bagi umat Islam kerana pertama kalinya arahan macam ini dikeluar dan ramai juga yang membantah dan mempersoalkan tentang perintah kerajaan ini. Seperti, kenapa kita tak boleh bersolat di masjid? Kerana masjid itu rumah Allah dan kita beribadat kepada Allah dan kita patutnya takut kepada Allah dan bukannya corona. Maka di sinilah bermulanya persoalan antara ikhtiar dan tawakal. Jadi, dalam artikel ini, penulis mengutarakan tentang pandangan-pandangan sesetengah masyarakat tentang arahan larangan ke masjid oleh kerajaan. Kerana sedangkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan bahawa COVID-19 ini sebagai pandemik dan kes-kes yang dicatatkan di setiap negara ketika itu memang meningkat setiap hari dan kes-kes kematian COVID juga tinggi. Walaupun begitu, sikap masyarakat yang mementingkan diri dan memandang mudah tentang polisi kerajaan masih banyak dalam masyarakat. Sampai ada yang menggunakan hujah agama untuk menyalahkan kerajaan. Seperti bahawa kerajaan ini tak sepatutnya takutkan COVID daripada Allah kerana kita kena redha dengan ketentuan Allah. Oleh itu, penulis menggelarkan ungkapan-ungkapan tersebut sebagai ungkapan yang kelihatan seperti benar tetapi dibaluti dengan kebatilan dan kejahilan. Bagi mengubahkan ungkapan tersebut, penulis mengenalkan dan mencadangkan konsep sunnatullah atau ilmu sains law of nature, iaitu alam yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita manusia berinteraksi dengannya. Bagi memudahkan lagi kefahaman, penulis memberi contoh ibarat kertas yang terbakar. Api itu adalah sebab dan akibatnya kertas akan terbakar. Dan yang utama, Allah memang berkuasa. Jadi jika dikaitkan dengan isu COVID ini, COVID tidaklah lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah mengizinkan virus ini menjadi asbab akan kemudaratan kepada manusia. Jadi, penulis telah menjelaskan bahawa larangan-larangan yang diberikan oleh kerajaan itu merupakan ikhtiar kita untuk menangani COVID-19. Jadi, di mana tawakalnya? Oleh itu, penulis telah membahaskan tentang tawakal dalam Islam. Jadi, tawakal bukanlah bermaksud meninggalkan segala usaha untuk mencapai matlamat. Dan istilah tawakal seperti itu merupakan jahil dan dihukum haram oleh syarak. Kerana tawakal perlu dilakukan selepas ikhtiar. Seperti mana penulis memasukkan hadis. Mafhumnya, Rasulullah SAW bersabda bahawa
jika kamu tahu tempat itu berlakunya taun, maka jangan kamu pergi ke situ. Dan kalau taun itu sedang berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar. Jadi sebagai solusinya, penulis telah menjelaskan bahawa pada zaman Rasulullah SAW, baginda telah menyuruh dan memerintah umatnya mengambil langkah untuk mengelak daripada penyakit berwabak ini. Akhir sekali, penulis menyimpulkan bahawa larangan-larangan yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi menangani COVID-19 telah mendapat pandangan dari pelbagai sudut dari segi kesihatan, keselamatan dan agama. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu sedar bahawa peraturan ini merupakan ikhtiar kita untuk mencegah penularan COVID-19. Bagi pandangan saya, penulis telah mengulaskan tentang isu ini dengan sangat baik dalam artikel tersebut. Dan saya juga bersetuju dengan penulis tentang kritikan dan pandangan beliau tentang ungkapan ataupun reaksi rakyat Malaysia dan umat Islam tentang larangan-larangan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kerana sebagai umat Islam, kita wajiblah mengikut ketua ataupun khalifah kita. Jadi, bagi mereka yang meminati buku berilmiah dan bersandarkan fakta, jadi buku ini sesuai untuk anda. Sekian saja ulasan saya tentang buku ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.